Pagi Bernama Radio. Baik, kembali waktu ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir pada waktu ini bersempena dengan Minggu Sains Negara ya Raifa ya. Betul, Minggu Sains Negara, Inovasi Sosial. Kami bawakan kepada anda Puan Syamila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, okey, dapat dengarkan kami dengan jelas ya? Baik, ya, saya dengan jelas Tasha dan Raifah. Alhamdulillah. Baik, Puan, terlebih dahulu kita nak ketahui dulu peranan Yayasan Inovasi Malaysia ni sebagai salah satu agensi MUSTI. Silakan Puan. Okey, terima kasih Tasha. Kita nak ceritakan bahawa YIM ini ditubuhkan pada 20 Oktober 2008 dan merupakan agensi peneraju inisiatif inovasi sosial di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI. Jadi YIM ini bertindak sebagai platform untuk mencari, membangun dan memadankan dana pembangunan inovasi, menginspirasi dan memperkasakan minda inovatif dan usahawanan, serta menyediakan platform sistem sokongan teknologi yang inovatif untuk golongan P40, akar umbi dan terpinggir dalam menjana pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan memelihara alam sekitar. Itu jadinya itu salah satu yang pucuk utamalah mandat yang telah diberikan. Baik, okey. Dan berkenaan juga program pendanaan YIM iaitu ni MyIS, macam tu kita sebut ke Puan? Pemacu. Ya, MyIS, pemacu. Silakan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dia merupakan kata pemacu ni startup lah ya. Pemula Yeah. Jadi MyIS pemacu adalah atau lebih dikenali sebagai program Inclusive SME Ecosystem IC. Ia merupakan program kerjasama di antara SME Corp Malaysia dan Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi program ini sebenarnya membantu komuniti P40, perusahaan mikro dan juga sektor informal untuk meningkatkan jangkauan inovasi, lebih-lebih lagi bagi aktiviti pengkomersialan. Jadi objektif ISE ini juga adalah untuk menambah baik taraf hidup terutama semasa pandemik COVID-19 lah, di mana sebahagian besar rakyat Malaysia terjejas dan daripada pelbagai sektor industri. Jadi program ini juga dilaksanakan adalah untuk memperkasakan kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan dengan memanfaatkan inovasi. Mesti ada inovasi lah. Dan kemudian program ini juga akan menggalakkan transformasi komuniti termasuk perusahaan mikro di kawasan luar bandar menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal dan bantuan keuangan macam tu. Okey, Puan, kalau kita sebut tentang inovasi selalu akan dibayangkan ialah sesuatu yang sangat hebat. Macam dalam cerita-cerita tu kan Puan kan. Macam kita membina sesuatu, contohnya macam robot ke, ataupun ada orang yang tolong kita gosokkan baju ke. Ini benda-benda macam gini dikaitkan dengan inovasi. Tapi kita nak tahu kalau secara realitinya apa antara kejayaan-kejayaan yang telah pun dicipta menerusi Yayasan Inovasi ni sendiri Puan? Okay, contoh-contoh lah inovasi yang kita ada ni, kita jangan tengok kepada yang meroket sangatlah kan. So ada juga inovasi yang sebenarnya membantu efisiensi ataupun membantu cabaran di peringkat komuniti sendiri. Contoh-contoh kalau kita ada sedikit lah saya kongsikan di sini, iaitu kalau katakan semua orang tak jumpalah sawah padi Jadi pertanian sawah padi ni kalau pula di peringkat yang pedalaman negeri Sabah tu susah mesin-mesin yang besar sana. Jadi ada satu inovator di peringkat di peringkat akar umbi telah mencipta satu mesin e-tiller. Jadi e-tiller ni boleh membantu kemajuan pertanian sawah. Jadi dia cuma menambah sedikit peralatan, elemen yang penting bagi memenuhi kehendak di sanalah dan untuk mempercepatkan kerja penanaman padi di sawah yang becak kan, yang penuh lumpur tersebut. Dan inovasi yang ini walaupun sedikit, ia dapat meningkatkan lebih dari 30% produktiviti dan efisiensi dalam penanaman padi. Dan juga mengurangkan penggunaan tenaga kerja. Itu salah satu daripada pencapaiannya.
dan kita melihat ianya juga jangkaan pencapaian adalah untuk mewujudkan 10 lagi peluang pekerjaan untuk petani di kawasan daerah di negeri Sabah di sana. Dan jangkaan pendapatan ialah sebanyak RM60,000 setahun untuk setiap petani yang mengusahakan dan menggunakan mesin e-tiller ni, sebab dia akan menambah produktiviti. Baik. Jadi kalau kita lihat Kerja dan lebih mudah lah. Itu dia ya, banyak manfaat lah yang boleh diterima ya oleh mereka yang memanfaatkan kan apa yang disediakan ini. Dan kita nak tahu juga selain daripada itu, siapa lagi golongan sasaran terutamanya bagi pelibatan program MyIS Pemacu ini, Puan? Golongan sasaran kita yang saya nyatakan tadi adalah golongan yang terpinggir ya, yang P40 itu. Jadi dan juga sebenarnya telah pun kita luaskan jangkauannya kepada M40 kerana ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi ada juga yang kedudukannya hidup di bandar tapi dia miskin bandar. Hari ni kalau katakan dia dapat gaji, besok dia dah miskin sebab dia dah bayar semua pinjaman dan sebagainya, dia terus jadi miskin the next day kan. Kemudian juga ianya meluas kepada luar bandar macam yang saya contohkan tadi, dan juga golongan di pedalaman, juga masyarakat orang asli yang tidak kita tinggalkan, belia minoriti, orang asli tadi, warga emas, orang kelainan upaya, ibu tunggal. Jadi inovasi ini sama ada dimanfaatkan oleh mereka ataupun dibuat oleh mereka sendiri bagi penjanaan pendapatan tadi. Baik. Itu dia ya, antara golongan-golongan sasaran lah bagi pelibatan program MyIS Pemacu. Baik, untuk anda semua yang baru saja dengarkan kami di Bernama Radio, waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Kita ada Puan Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif dari Yayasan Inovasi Malaysia YIM, dengan topik kita bawakan Minggu Sains Negara Inovasi Sosial. Ya, betul. Baik, dan juga inovasi yang YIM telah temui dan luluskan, Puan, bagi program padanan MyIS Pemacu ini. Apa antaranya? Okey, setakat ini kita telah pun mengumpulkan sebanyak daripada program MyIS Pemacu, iaitu di bawah YIM, SME Corp dan YIM ini. Sebenarnya daripada RMK ke-11 dahulu, ianya dipanggil program berimpak tinggi HIP6 ya. Dan untuk 2021 sehingga 2025 kita memanggilnya untuk RMK 12 ini adalah program ekosistem inklusif CCS, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah social ISEE merupakan inklusif SME ekosistem ya. Jadi dalam bahasa Melayunya tadi program ekosistem inklusif CCS. Jadi sebanyak 2,328 produk inovasi kita telah ditemui dan 106 inovasi sebenarnya telah diluluskan setakat inilah daripada RMK 11 sampailah ke 2021. Baik, itu dia yang berkaitan ya, itu dia dalam program pendanaan MyIS Pemacu. Okey, dan kita nak dengarkan juga perkongsian dari Puan ya tentang Innovator YIM. Tadi Puan ada sebut ya tentang Innovator YIM ni yang telah berjaya menghasilkan produk inovasi melalui program MyIS Pemacu. Ya. Banyak sebenarnya, dan salah satu yang orang kata yang hot cake lah sekarang ni adalah satu lagi telah dicipta oleh seorang pensyarah daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan, iaitu Encik Firdaus, yang telah pun mencipta mesin factored t-shirt. Pembuatan t-shirt sekarang ni orang kelainan upaya pun boleh mengusahakannya dengan bentuk yang lebih kompak. Tidaklah kalau kita bayangkan dulu kalau nak pergi buat t-shirt kena pergi buat t-shirt kilang baru boleh hasilkan t-shirt. Sekarang ni kita akan ajar daripada start macam mana nak design sehinggalah menggunakan alat tu. Kalau boleh browse dekat internet pun mesin laptop ya, untuk membuat t-shirt ini ataupun nak buat any design dekat keluar contohnya, boleh dipasang terus pada 4 bucu dan kita boleh print terus 4 dan juga selain daripada itu ianya boleh dilaraskan
Dan yang terbaru menggunakan sistem IoT, sensor juga. Menggunakan telefon saja boleh dilaraskan kerendahannya. Maksudnya kanak-kanak pun sendiri boleh buat t-shirt tersebut. Tak perlu tunggu orang dewasa. Begitu. Jadi kita telah pun melalui projek ISCE ini, ianya kita telah menggunakan dana tersebut dan telah menyumbang kepada 12 orang penerima daripada orang yang berkelainan upaya, dan setiap mereka ini telah pun menjana pendapatan sehingga ke 6,000 hingga 12,000 sebulan hanya dengan buat t-shirt. Oh, Ya, itu dia, luar biasa kan. luar biasa. Luar biasa, itu dia innovator Yim yang telah pun berjaya menghasilkan produk-produk inovasi melalui program MyIS Pemacu ini. Okey, Puan, macam saya sebut tadi lah, ramai yang bila kata inovasi ni mereka akan melihat kepada benda-benda yang kemain tinggi, meroket dan sebagainya. Mungkin ada salah faham yang perlu dibetulkan, Puan, oleh sebilangan rakyat Malaysia supaya mereka faham fungsi sebenar Yayasan Inovasi. Contoh yang saya nyatakan tadi, mandat yang diberikan adalah fokus kepada B40 ya, dan GIM menyediakan platform sistem sokongan. Jadi peranan GIM adalah untuk menginovasi, menjejak dan menyokong pembangunan inovasi akar umbi yang berpotensi lah untuk, dan juga memberi galakan kepada rakyat Malaysia untuk berinovasi. Jadi apa yang inovasi di peringkat GIM ini adalah apa sahaja yang menambah baik sesuatu proses contohnya, dan juga boleh memberi penjanaan pendapatan dan seterusnya juga dalam masa yang sama menjaga alam sekitar kita lah. Jadi inovasi-inovasi sosial ini dia tidaklah terlalu susah untuk kita fahami. Contoh yang ketara macam yang saya kata tadilah, tetapi kalau di peringkat kita ini, contoh yang kita kata kalau di informal businesses, bagaimana kita untuk menambah keuntungan. Ada juga sistem di talian, macam Kapitani memberi salah satu platform untuk petani terus kepada pembeli tanpa melibatkan orang tengah dan boleh menggandakan pendapatan. Jadi sistem itu juga sebenarnya sedang kita tambah baik dan juga diberi pendedahan penggunaan. Jadi ianya termasuk dalam ekonomi digital juga sebenarnya inovasi ini. Baik, okey. Baik, dan Puan, tentang pendanaan itu tadi kan, apa agaknya syarat-syarat untuk mereka ni layak memohon? Okey, yang pemohon mestilah individu yang punya inovasi, dan kedua ataupun syarikat kita di YIM tidak menetapkan, kita kata you kena ada 3 tahun syarikatnya baru boleh memohon. Tidak. Kalau katakan memang you ada inovasi dan telah pun mempunyai syarikat tidaklah merujuk kepada sedia berhad sahaja. Enterprise pun boleh, as long as ianya ada syarikat, dan terus boleh memohon kepada YIM dan mesti memenuhi kriteria inovasi itu. SATOS itu adalah quality, affordability untuk targeted group. Sebab targeted group kita kan untuk kelainan upaya, orang tua, ibu tunggal ya, dan juga outreach. Maksudnya boleh direplicate di tempat lain, jangan untuk satu-satu kaum je. Dan juga kita pastikan ianya sustain, mampan. Dengan itu perlulah ada business plan yang sepatutnya untuk memperlihatkan inovasi tersebut boleh berjaya untuk dalam jangka masa yang panjang. Okey, jadi ini adalah peluang keemasan lah ya untuk mereka yang terlibat ini bagi memohon ya pendanaan yang disediakan dalam MyIS Pemacu ini. Ada yang kata juga ni Puan, dia kata senang ke nak lulus? Selalunya kalau macam ni nak memohon bukan senang nak dapat lulusan ni. Macam mana tu Puan? Okey, pertamanya dana kita kena faham. Dana biasanya adalah hanya sistem sokongan dan ianya tidaklah apa orang kata available untuk jangka masa ataupun jumlah yang banyak. Dia akan hanya melonjakkan satu inovasi untuk kita bangunkan sehingga
ke commercialization, ke peringkat commercialan. Jadi perkara-perkara macam ni kena kita selalu ingatlah, dana pun sebenarnya tidak perlu dibayar balik. Jadi perkara yang tidak perlu dibayar balik, kita mesti pastikan manfaat kepada golongan yang penerima manfaat dan juga golongan orang yang akan apply tu mestilah mengikut kriteria yang diberi itu, dan inovasi tersebut memang kena. Ada juga macam individu seperti pencara, inovasi mereka tak sampai lagi. Kita ada teknologi readiness level yang kita kira. Jadi kalau teknologi readiness level tu peringkat idea saja kita tak terima. Tetapi kalau dia dah sampai mencapai teknologi readiness level dia 4 dan 5 yang kita boleh bantu terus kepada 8 dan 9 untuk commercialization itu sudah itu yang antara yang pemohon mesti faham berkaitan dengan inovasi dia. Kalau setakat idea tu kita masih belum boleh terima lah. Dan daripada segi bimbingan yang YIM bagikan, biasanya kita akan bimbing bagaimana untuk menyediakan kertas kerja juga. Maksudnya kita ada dah diorang dah hantar kertas kerja yang kita bantu baiki. Jadi peranan-peranan YIM tu bukanlah hanya sekadar orang kata terima korang dan terus kita naik pada teknikal. Tapi kita akan ada sesi pula bagaimana untuk mantapkan kertas kerja dan melihat kekuatan sebuah inovasi tu. Jadi kena dengar cakap lah juga. Macam tu. Tu dia kan. Kenalah fulfill lah dia punya kriteria semua kan ya, memenuhi semua poin-poin tu untuk kata kita betul. layak mendapat pendanaan ini. Okey. Baik, sebelum kata kita berakhir, harapan Puan ya tentang program MyIS Pemacu ini. Silakan Puan. Okey, harapan MOSI, harapan SME Corp dan YIM program ini dapat menggalakkan lebih ramai penyertaan lah daripada golongan akar umbi, belia, OKU dan luar bandar dalam menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga Malaysia, dan juga orang semuanya giat melibatkan dalam program ini. Tambahan lagi dari tahun 2022 ada lagi dana yang masih belum dikeluarkan. Jadi setakat ini kita ada dana dalam 1.1 juta yang boleh dipohon. Jadi saya percaya penganjuran program ini boleh membantu rakyat Malaysia lah untuk menyediakan platform utama, mengukuhkan sistem inovasi sosial, juga menggalakkan inovator tempatan menggunakan teknologi otomasi. Saya duk cakap lagi, otomasi robotik bagi membangunkan produk inovatif dalam menangani krisis kita sekarang ni, dan juga mengukuhkan kemahiran keusahawanan dan mengembangkan skala inovasi ke peringkat lebih tinggi dengan kerjasama kerajaan, agensi dan syarikat swasta. Terima kasih. Baik, Itu terima dia. kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Puan Syamrina Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Yap. Bersama-sama dengan kami menerusi program Jendela Fikir dengan topiknya Minggu Sains Negara, Inovasi Sosial. Terima kasih Puan. Sama. Baik, itu Jumpa lagi. jumpa lagi. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.